Assalamualaikum dan hai semua. Kami dari kumpulan Si Munjan dan kami ingin membentangkan tentang peningkatan isu perkahwinan bawah umur dan impaknya terhadap masyarakat serta langkah mengatasinya. Nama saya Shalini, nombor matrik saya 81121. Di Malaysia, isu ini mula direkodkan dari tahun 2013 hingga 2018. Bagi menyelesaikan isu ini, had umur minimum yang ditetapkan oleh Enakmen Keluarga Islam dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam bagi orang Islam ialah 18 tahun bagi lelaki dan 16 tahun bagi perempuan untuk berkahwin. Latar belakangnya ialah kes perkahwinan bawah umur bermula di negeri Kelantan. Menurut Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, sebanyak 5,362 permohonan dapat di antara Januari 2013 hingga Disember 2017. Tetapi jumlah permohonan pada tempoh tersebut menunjukkan penurunan iaitu dari 1,191 pada 2013 berkurang kepada 877 pada 2017. Kami mempunyai 3 objektif. Yang pertama ialah mengenal pasti pandangan masyarakat terhadap isu perkahwinan bawah umur. Yang kedua ialah mengenal pasti impak peningkatan isu perkahwinan bawah umur kepada masyarakat. Yang ketiga ialah untuk menerangkan langkah-langkah untuk mengatasi peningkatan isu perkahwinan bawah umur kepada masyarakat. Seterusnya adalah mengenal pasti pandangan masyarakat terhadap isu perkahwinan bawah umur di Malaysia. Terdapat 88 responden, iaitu terdiri daripada 59.1% adalah perempuan, manakala 40.9% adalah lelaki. Golongan umur terdiri daripada golongan remaja, iaitu 4 orang, golongan tua, iaitu 4 orang, manakala golongan terbanyak adalah golongan belia, iaitu 80 orang. Soalan pertama yang kami ajukan adalah, adakah anda bersetuju dengan perkahwinan bawah umur di Malaysia? Hasil kajian mendapati 95.5% adalah tidak bersetuju, manakala 4.5% adalah bersetuju. Hal ini disebabkan untuk mengurangkan kadar maksiat dan zina dan menjadi bimbingan kepada kanak-kanak dan remaja di Malaysia. Melalui soal sedia yang dijalankan, antara sebab responden tidak bersetuju terhadap perkahwinan bawah umur adalah kerana faktor belum matang dan sukar untuk mengendalikan sesuatu keputusan. Ini disebabkan oleh ilmu pasangan yang masih cetek. Selain itu, kes perceraian yang meningkat dan tinggi juga berpunca daripada pergaduhan dan tekanan hidup pasangan tersebut. Pasangan juga berisiko terkena jangkitan HIV serta AIDS yang lebih tinggi kerana terdedah kepada aktiviti seksual tanpa perlindungan yang kerap dan sukar untuk ditolak. Ayat sekali, ia juga memberi risiko yang buruk pada si ibu ketika mengandung dan bersalin. Dianggarkan 8 hingga 11% daripada semua kematian ibu berpunca daripada pengguguran yang tidak selamat. Isu keganasan rumah tangga sedikit sebanyak membawa kepada peningkatan kes penganiayaan kanak-kanak. Merujuk berita harian online, keganasan rumah tangga membawa maksud kepada perlakuan ganas yang dilakukan oleh pasangan yang terdiri daripada gangguan fizikal, mental, seksual, pengabaian emosi, kewangan dan pertuturan yang berbau makian. Seperti yang kita sedia maklum, kebanyakan pendera adalah daripada golongan lelaki, manakala mangsa daripada golongan wanita, kanak-kanak wanita. Potensi untuk kanak-kanak mengalami isu penderaan atau isu keganasan rumah tangga ialah apabila jarak umur kanak-kanak dengan si suami adalah besar. Sebagai contoh, kanak-kanak berusia 13 tahun manakala suami berusia 30 tahun. Kajian mendapati kanak-kanak yang berusia 15 tahun ke bawah mengalami isu penindasan dan penganiayaan kanak-kanak berbanding mereka yang berusia 18 tahun. Kajian juga menunjukkan statistik iaitu 44% daripada mereka wanita yang berusia daripada 15 hingga 19 tahun mempercayai bahawa suami berhak memukul isteri. Bentuk impak yang seterusnya adalah mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan kanak-kanak. Antaranya kesihatan fizikal kanak-kanak perempuan yang berkahwin atau hamil pada usia yang muda. Ianya juga turut memberi kesan kepada emosi, sosial, kesihatan mental dan juga rohani kepada kanak-kanak perempuan yang terbabit. Kanak-kanak perempuan juga mempunyai risiko 2 kali ganda untuk mengalami komplikasi keguguran sehingga meninggal dunia ketika melahirkan anak berbanding wanita yang berusia 20 tahun dan ke atas. Satu kajian yang dijalankan oleh International Center for Research on Women
ICRW mendapati bahawa kanak-kanak perempuan yang di bawah usia 15 tahun mempunyai 5 kali ganda cenderung terhadap kematian ketika peringkat kehamilan atau bersalin daripada wanita yang berumur 20 tahun dan ke atas. Selain itu, wanita yang berumur 18 tahun dan ke bawah juga mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mengalami keguguran berbanding wanita yang berusia 20 tahun dan ke atas. Hal ini kerana wanita yang berumur 18 tahun dan ke bawah belum mencapai tahap kematangan rahim secara sepenuhnya. Memberikan pendidikan yang baik kepada kanak-kanak. Ibu bapa perlu memberikan pendidikan secara tidak formal dan memberitahu kesan negatif terhadap isu tersebut. Pihak ibu bapa juga perlu memberikan pendidikan agama kepada anak-anak sejak kecil lagi dan mengenai perkahwinan dengan umur yang sesuai. Selain itu, memberikan pendidikan secara formal kepada kanak-kanak. Pihak sekolah perlu memberikan pendidikan subjek pendidikan moral di sekolah dan mengingatkan pelajar kesan positif dan kesan negatif dalam isu tersebut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran kepada kanak-kanak. Pihak sekolah perlu menyediakan bahan-bahan pendidikan kesihatan bersesuaian kepada pelajar. Terima kasih. Langkah seterusnya adalah untuk menjaga kebajikan kanak-kanak. Kebanyakan perkahwinan bawah umur ini berlaku kerana ibu bapa tidak mempunyai kemampuan untuk menjaga anak mereka dari segi kewangan. Jadi apabila mereka tidak mempunyai kemampuan, mereka menghantar anak mereka untuk berkahwin bawah umur. Jadi apa kerajaan perlu buat adalah untuk membuka peluang pekerjaan lebih banyak untuk bapa mereka supaya mereka dapat menampung kos sara hidup anak mereka, supaya mereka tidak bergantung untuk memberikan anak mereka berkahwin lebih muda. Dan pekerjaan mampat ini dapat menjamin kestabilan kewangan mereka supaya mereka tidak usah bimbang untuk menampung kos sara hidup anak-anak mereka. Seterusnya, ibu bapa juga wajiblah menghantar anak-anak mereka ke sekolah untuk menuntut ilmu pengetahuan ini supaya lebih long term anak-anak mereka dapat mempelajari dan juga mendapatkan pekerjaan mereka tersendiri supaya mereka dapat menjaga diri sendiri mereka dan mereka dapat elakkan perkahwinan awal. Secara kesimpulannya, ibu bapa atau penjaga haruslah menitik beratkan tentang isu perkahwinan bawah umur kerana anak-anak masih belum lagi bersedia dalam memikul tanggungjawab yang sangat besar sebagai seorang suami ataupun isteri. Hal ini dikatakan demikian kerana kanak-kanak masih belum lagi bersedia dalam mengurus diri mereka sendiri, apatah lagi dalam mengurus dan memikul tanggungjawab di alam perkahwinan. Oleh sebab itu, ibu bapa hendaklah mendedahkan kesan perkahwinan bawah umur kepada anak-anak mereka bagi memberi dan meningkatkan kesedaran mereka kerana perkahwinan bawah umur bukanlah sesuatu yang mudah dan tidak harus diambil sambil lewat.